Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 9D dan tajuk kumpulan kami iaitu peluang, isu dan cabaran dalam kewangan Islam. Okay, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Nur Hidayah binti Aziz, Huda binti Zuhdi, Siti Zaidah binti Shahabuddin, Intan Sabira binti Muhammad Mahyudin dan akhir sekali Nur Faqihah binti Abdul Rahman, iaitu saya sendiri. Okey, pendahuluan. Sistem kewangan dalam setiap negara ni dia berkembang untuk memenuhi keperluan masyarakat dalam bentuk perkhidmatan perbankan dan kewangan. Sistem kewangan terdiri daripada pasaran kewangan dan pasaran modal. Keperluan pembiayaan berlaku dalam mana-mana masyarakat, tak kiralah sama ada ianya Muslim ataupun bukan Muslim, sejak daripada era pra-Islam sehinggalah kepada Islam. Okey, pemenuhan keperluan ini dapat dipenuhi sama ada dari modal sendiri ataupun daripada modal lain. Sama ada pembiayaan equity atau pembiayaan hutang boleh memperoleh dapatkan modal daripada orang lain. Okey, kemudahan perkhidmatan perbankan dan sistem kewangan telah muncul dalam pelbagai bentuk untuk memenuhi keperluan manusia mendapatkan pembiayaan daripada modal lain. Okay, terdapat dua kaedah pembiayaan mendapatkan daripada modal lain, iaitu melalui pembiayaan equity dan pembiayaan hutang kenderaan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah binti Aziz, nombor metrik 01911030093. Saya akan menerangkan mengenai punca dan impak krisis kewangan global. Okey, apa itu krisis kewangan global? Okey. Krisis kewangan global dikenali sebagai krisis suprema merujuk kepada keadaan yang berlaku atas satu sebab, iaitu aktiviti ekonomi bagi sesebuah negara merosot hingga beberapa bulan. Keadaan ini telah memberi impak yang mendalam dan berpanjangan kepada ekonomi global yang melibatkan isu kredit, inovasi kewangan dan tahap risiko yang berlebihan di kalangan bank, institusi kewangan dan firma-firma pelaburan utama dunia yang kebanyakannya beribu pejabat dalam kalangan negara-negara maju di Eropah. Krisis kewangan dunia tahun 2008 dan impak terhadap Malaysia. Tahun 2008, suatu krisis ekonomi sedunia dikatakan terjadi melihat dari beberapa peristiwa hingga berlakunya kegawatan ekonomi di seluruh dunia. Krisis tersebut merangkumi kenaikan harga makanan naik dan inflasi dunia. Harga makanan naik disebabkan penghasilan makanan sering bergantung kepada petroleum. Bermula di Amerika Syarikat dan sebelum tercetusnya peristiwa besar dan bersejarah ini, beberapa simptom telah muncul. Menurut Adrian dan Shin 2009, 11 Brunner 2009, 12 dan Taylor 2008. Sebelum krisis ini terjadi, Amerika Syarikat melalui Rizab Persekutuan iaitu Federal Reserve telah melaksanakan beberapa polisi penting, antaranya pelonggaran syarat kelayakan kredit melalui penurunan kadar faedah pinjaman. Penurunan kadar faedah ini juga turut didorong oleh minat bank pusat di beberapa negara dunia, termasuk Asia, terhadap aktiviti penjualan sekuriti hutang. Polisi yang diperkenalkan ini telah mengakibatkan berlakunya peningkatan ketara nilai hartanah di Amerika Syarikat dan juga beberapa negara terlibat lain terlibat seperti Spanyol, Iceland, United Kingdom akibat lebihan permintaan yang berlaku terhadap perumahan. Seterusnya, permintaan ini tidak bertahan lama. Ekoran pasaran gadai janji ini akhirnya mencetus krisis. Krisis ini terjadi apabila bank dan institusi kewangan memberikan peluang kedua kepada peminjam bermasalah untuk mendapatkan pinjaman. Ini telah mengakibatkan terlalu banyak rumah terpaksa dilelong yang akhirnya membawa kepada peningkatan penawaran rumah secara mendadak. Susulan kejatuhan ini, pasaran antara bank iaitu interbank market terutamanya yang melibatkan urus niaga instrumen jangka panjang iaitu long term instruments berdepan dengan tekanan mudah tunai yang kritikal dan bank pusat terpaksa menyuntik mudah tunai secara besar-besaran bagi mengelak pelabur menarik keluar dana dari pasaran kesan kekurangan mudah tunai.
Okey, seterusnya, pada masa yang sama, Rizal Persekutuan Amerika Syarikat dan bank-bank pusat yang lain memperkenalkan beberapa langkah bagi memperbaiki dan memulihkan kembali fungsi pasaran wang yang hampir lumpuh. Apa yang berlaku ini telah mendorong kerugian besar kepada pihak lain serta menurut penghantaran syarat gangguan yang lebih besar ke pasaran antarabangsa. Persekitaran ekonomi global pada tahun 2009 adalah sangat mencabar akibat krisis kewangan yang bermula di Amerika Syarikat pada tahun 2008. Kesan ketidakstabilan ini telah menjalar ke seluruh dunia. Kesan buruk mempunyai impak ke atas aliran masuk dan aliran keluar pelaburan dengan dunia menjadi semakin kecil. Dan kebanyakan ekonomi mahu dan sedang membangun berada dalam kemelesetan. Antara kesan-kesannya ialah yang pertama, pelabur. Pada situasi tersebut, para pelabur mengamalkan sikap tunggu dan lihat. Mereka memerhati perkembangan ekonomi yang terjadi kerana mereka telah hilang keyakinan untuk melabur modal di Malaysia. Pelabur tak mahu mengambil risiko yang besar dan mereka hanya memikirkan pulangan yang berganda sahaja. Dan pelabur asing menjunam sebanyak 50%. Yang kedua ialah sektor hartanah. Sektor hartanah merudum dan perkara ini sangat menakutkan pengusaha dan pemaju serta para pelabur itu sendiri kerana kesan dan risiko yang ditanggung sangat tinggi. Yang ketiga ialah pekerja. Banyak syarikat besar dan kecil terpaksa gulung tikar dan menyebabkan beribu-ribu pekerja kehilangan pekerjaan, manakala sebahagian yang lain menghadapi risiko dibuang kerja. Dan kesannya ialah kadar pengangguran negara tersebut akan meningkat. Yang terakhir ialah perdagangan. Keuntungan pengeluar dari Malaysia kekurangan kerana kebanyakan pengimport asing menghendaki pengeluar tempatan memberi mereka diskaun ke atas barangan yang diimport. Ia menyebabkan kejatuhan dalam nilai barang ekspor negara di Malaysia. Peningkatan harga barang penggunaan secara keseluruhan menyebabkan kenaikan harga pada barang import. Kesannya pendapatan isi rumah berkurang dan menurun kuasa beli rakyat Malaysia. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Huda binti Zudi, nombor matrik 0191103108. InsyaAllah saya akan sambung pada tajuk yang seterusnya, iaitu cabaran yang dihadapi dalam sistem kewangan Islam. Cabaran yang pertama ialah Islamofobia. Islamofobia merupakan salah satu cabaran ataupun masalah yang terbesar yang dihadapi oleh sistem kewangan Islam. Potensi dan sumber besar sistem kewangan Islam kini terganggu disebabkan oleh Islamofobia di seluruh dunia. Tindakan tidak beretika media yang secara selektif mengaitkan Islam dengan keganasan menyumbang peningkatan Islamofobia secara konsisten. Setiap kali serangan pengganas berlaku, media global secara pantas menuduh dan mengaitkan Islam dengan keganasan. Sebagai contoh, tindakan Osama bin Laden seringkali digambarkan dan dikaitkan dengan Islam. Istilah pengganas Islam amat sinonim dengan media massa global. Namun, tindakan Hitler yang bertindak zalim terhadap rakyatnya yang menentang tidak pula dilabelkan sebagai pengganas Kristian. Begitu juga dengan peristiwa pembunuhan beramai-ramai umat Islam di Ambon, Maluku dan Bosnia. Peliknya, pihak terbabit tidak pula dilabelkan sebagai pengganas Kristian. Keganasan seringkali dikaitkan dan sinonim dengan agama Islam. Pendekatan selektif yang ditambah dengan retorik ahli politik yang anti-Islam seperti calon Parti Republikan Donald Trump yang melarang orang Islam memasuki Amerika Syarikat menyumbang peningkatan Islamofobia dan diskriminasi terhadap orang Islam dan kewangan Islam. Gerakan anti-Islam juga melobi agar kewangan Islam disekat. Antara kesan lobi yang dapat dilihat adalah seperti yang berikut.
Yang pertama ialah Parlimen menolak bil undang-undang pindaan cukai bagi tujuan pelaksanaan kewangan Islam atas dasar dipengaruhi oleh lobi Islamofobia pihak tertentu seperti Christian Evangelical Group di Korea. Yang kedua ialah nasionalis Hindu secara terbuka membantah sebarang usaha untuk melaksanakan kewangan Islam di India. Yang ketiga ialah Senator Cory Bernardi dari Parti Liberal dan juga Senator Nick Sherry dari Parti Buruh dengan lantang menolak sistem kewangan Islam dan berpandangan sistem tersebut tidak sesuai dengan nilai barat di Australia. Yang terakhir ialah sudah ada gerakan anti kewangan Islam yang antaranya dipengaruhi oleh Alex Sif, Timbalan Presiden Center for Security Policy, sebuah organisasi penyokong kuat Israel di Amerika Syarikat. Seterusnya, imej negatif yang sering kali dikaitkan dengan sistem kewangan Islam merupakan satu cabaran yang agak serius. Sistem kewangan Islam acap kali dituduh sebagai satu sistem yang zalim dan juga menindas penggunanya. Walau bagaimanapun, Persatuan Institusi Perbankan Islam Malaysia AIBIM sebelum ini telah menegaskan bahawa pembiayaan kewangan Islam tidak mengandungi sebarang unsur penindasan dan menafikan sama sekali dakwaan dari sebuah persatuan tempatan bahawa pembiayaan perbankan Islam boleh menyebabkan pelanggan lebih berisiko untuk muflis. Selain itu, sistem kewangan Islam juga mesti bersedia untuk menghadapi cabaran dari segi teknologi yang merupakan cabaran lazim yang dihadapi oleh sistem kewangan global. Menurut Gubernur Bank Negara yang baru iaitu Datuk Muhammad Ibrahim, teknologi kewangan bakal menjadi fasa pertumbuhan kewangan Islam seterusnya di Malaysia dan global. Oleh itu, Malaysia harus segera mengukuhkan teknologi kewangan dalam kewangan Islam agar kekal relevan, kerana jika gagal, sistem perbankan dijangka berisiko mengalami kerugian hasil antara 10 hingga 40% menjelang tahun 2025. Akhir sekali, cabaran dalam bidang bahasa juga tidak boleh dipandang remeh, kerana kebanyakan bahan bacaan dan penulisan berkaitan dengan kewangan Islam ditulis dalam bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Keadaan ini merupakan suatu cabaran besar yang harus dihadapi dengan serius, kerana kegagalan menyediakan pelan untuk menghadapi cabaran ini akan menyebabkan kerugian yang besar kepada negara kita. Okay, itu sahaja dari saya. Saya serahkan kepada kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zaidah binti Shahabuddin akan membentangkan mengenai tadbir urus syariah. Syariah adalah tulang belakang dan asas untuk daya maju Islamic Financial Institutions. Sarjana dalam kewangan Islam mengisytiharkan bahawa tadbir urus syariah adalah bahagian paling penting dan unik dalam sistem kewangan Islam yang kekurangan dalam institusi kewangan konvensional. Ia bertujuan untuk menghalalkan produk kewangan selaras dengan prinsip syariah, dan ia menasihati setiap langkah setiap kontrak dan meningkatkan pendedahan dan ketelusan untuk meningkatkan pengawasan Islamic Financial Institutions yang akan membawa kepada mengukuhkan keyakinan pelabur dalam industri. Seperti tadbir urus korporat, tadbir urus syariah adalah mengenai accountability, integriti, tanggungjawab dan ketelusan melarang Islamic Financial Institutions daripada terlibat dalam aktiviti penipuan. Seterusnya ialah takrif tadbir urus syariah. Tadbir urus syariah telah ditakrifkan sebagai sistem keseluruhan yang menguruskan kepatuhan aktiviti bank dan institusi kewangan Islam dengan prinsip syariah yang berkaitan dengan transaksi. Istilah tadbir urus syariah terdiri daripada dua perkataan, iaitu syariah dan tadbir urus. Syariah boleh diterjemahkan secara ringkas sebagai undang-undang Islam atau ketetapan atau cara hidup Islam. Namun, syariah mempunyai pengertian yang sangat terperinci dalam Islam. Definisi literal bagi istilah syariah ialah jalan ke tempat penyiraman atau jalan yang lurus untuk diikuti, dan secara teknikal ia ditakrifkan sebagai hukum-hukum yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran dan Sunnah.
Syariah merujuk kepada hukum-hukum ilahi yang diwajibkan ke atas manusia untuk mencapai kejayaan di dunia dan akhirat. Dari Oxford Dictionaries 2013, takbir urus bermaksud tindakan atau cara mentadbir sesebuah negeri, organisasi dan seumpamanya. Perkataan takbir urus membayangkan tindakan mengemudi, membimbing atau mengarahkan seseorang atau organisasi. Hasan 2010 mendefinisikan takbir urus sebagai gaya atau cara sesebuah organisasi, institusi atau perbadanan dibimbing, dikemudi dan dikawal. Oleh yang demikian, definisi takbir urus syariah harus dicerminkan dari segi syariah dan juga takbir urus. Oleh itu, IFSB 10 mentakriffkan takbir urus syariah dalam konteks Islamic Financial Institutions sebagai satu set pengaturan institusi dan organisasi yang melaluinya institusi kewangan Islam memastikan bahawa terdapat pengawasan bebas yang berkesan terhadap pematuhan syariah ke atas penerbitan pengumuman syariah yang berkaitan, penyebaran maklumat dan kajian semula pematuhan syariah dalaman. Saya serahkan kepada pembatas seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Sabrina binti Wak Mahidin. Nombor matrik 019-110-3042. Seterusnya saya akan sambung mengenai struktur takbir urus syariah. Struktur takbir urus syariah boleh dikesan daripada piawai takbir urus yang dikeluarkan oleh dua badan penetapan piawai antarabangsa iaitu AAOIFI dan IFSB. Seterusnya, piawai tersebut membayangkan bagaimana takbir urus syariah akan distrukturkan dalam IFIS. Terdapat 7 piawai takbir urus telah dikeluarkan oleh AAOIFI iaitu piawai takbir urus untuk IFIS. Iaitu yang pertama, pelantikan, komposisi dan laporan lembaga penyelia syariah iaitu piawai takbir urus untuk IFIS. Yang kedua, kajian syariah, piawai takbir urus untuk IFIS. Yang ketiga, kajian syariah dalaman, piawai takbir urus untuk IFIS. Yang keempat, jawatan kuasa audit dan takbir urus, piawai takbir urus untuk IFIS. Yang kelima, kebebasan lembaga syariah yang dimaksudkan sebagai SSB iaitu piawai takbir urus untuk IFIS. Yang keenam, penyata prinsip takbir urus bagi institusi kewangan Islam dan piawai takbir urus untuk IFIS. Dan yang ketujuh, tanggungjawab sosial korporat iaitu CSR. SB mengeluarkan piawai IFSB 10 pada 2009 yang bermula daripada takrifan yang jelas mengenai takbir urus syariah serta arahan untuk menggunakan piawai tersebut. IFSB iaitu 10 telah menjelaskan standard takbir urus syariah dalam 5 prinsip panduan iaitu bahagian pertama, pendekatan umum takbir urus syariah, bahagian kedua, kecekapan, bahagian ketiga, kemerdekaan, bahagian 4, kerahsiaan dan bahagian 5, konsistensi. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, kesimpulan. Secara keseluruhan, sistem kewangan Islam ni dia jelas memberi sumbangan kepada pembangunan ekonomi dan melengkapkan keperluan masyarakat untuk mendapatkan perkhidmatan kewangan secara patut syariah lah. Okey, sistem kewangan Islam di Malaysia ni merupakan satu sistem kewangan Islam yang lengkap dan menjadi pemacu dan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Okay, di pesada antarabangsa pula, Malaysia ni menjadi sebuah negara yang mempunyai sektor kewangan Islam yang paling komprehensif di dunia lah. Okey, pencapaian ini didukung oleh semua komponen-komponen penting yang diperlukan oleh sebuah sistem kewangan untuk berfungsi secara efektif dan efisien lah. Okey, komponen ini merangkumi perbankan Islam, takaful, pasaran wang dan pasaran modal Islam. Okey, prasarana ini juga dilengkapi dengan rangka kerja perundangan, pengawasan dan syariah yang mantap bagi memastikan sektor kewangan Islam dapat berkembang secara teratur dan membantu menjamin kestabilan kewangan negara. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.